rekam ya? Rekam sudah? Rekam. Baru direkam. Sudah kasih keluar semua ya. Lain kali kalau begitu karena kalau maju ke depan nanti dan di belakang. Nah, itu ada sih. Nah, itu ya. Bagi-bagi. Hah? Sudah? Sudah. Sudah bentar. Ada 9 kilo kalau. Banyak kok lagi. 10 dia kosong. Tapi jadi cara ya. Minggu depan gua balik ya. Sudah 30. Taruh saya diskusi sudah kan? Ada lagi? Mana? Ini bisa nggak bentuk di atas sana? Ya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang dihormati barisan pendidikan puasa masjid, para petugas, Fadilatul Tuan Imam, Tuan Bilal, Ashabul Fadilah, Tuan Ustaz, Tuan Haji, saudara-saudari, sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan sebab daya motor saya pencet. Habis program di RTM, saya start motor apa hal mula ni. Puas dari bengkel tutup semua sebab petang dan juga cuti umum. Jadi saya gasak jugalah bawa dan daripada Batu Tiga sampai sini. Kira lain. Balik kira lain. Jadi saya minta maaf kalau tidak dapat memulakan kelas kita lebih awal. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita dah dibekalkan buku dan juga bahan rujukan kaitan tentang ilmu faraid yang difotostat daripada Fiqhul Manhaji jilid yang kelima. Dan tuan-tuan boleh rujuk pada halaman ke-850 sikit. 850, 851 hingga 852. Sebelum kita masuk tajuk ya kan? Daripada awal oh ya, boleh tuan sama. Saya punya cetakan, cetakan saya tahun Jun 2003. Okey, tak apa, tuan-tuan boleh halaman 107. 1007 maaf. 1007. Dia motor jam ni dengan tuan-tuan jam. 1007, 1008, 1009. Sebelum kita masuk tajuk yang saya buat rajah di depan itu, yang rajah yang tuan-tuan boleh catatkan itu pada halaman 1011. Okay. Jadi kita rujuk balik pada halaman 1007, 1008, 1009 ini sebab dia ada kaitan dengan topik yang saya sentuh pada minggu lepas tapi tak sempat saya nyatakan dalam kesempatan kuliah yang lepas. Itulah bila saya rujuk balik, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu saya refreshkan balik untuk pengetahuan kita bersama, insya-Allah. Jadi berhubung tentang mani'ul warithah ataupun mani'ut tarikah, 107, penghalang pusaka. Yang kita bicarakan dalam kesempatan yang lepas, penghalang pusaka itu ada 3. Pertama, perhambaan. Yang kedua, terlibat dengan pembunuhan. Yang ketiga, perbezaan agama antara Islam dan juga kufur. Baik. Berkaitan tentang perkara yang kedua pada halaman 1008 bab bunuh. 1008 pada bab bunuh itu, hadis Nabi, laisa bil qatili syai'un, pembunuh
tidak layak menerima apa-apa pun daripada harta pusaka orang yang dibunuh. Okey? Dan kita sebutkan dalam kesempatan yang lepas apa hikmah Islam tidak memberikan peluang kepada pembunuh ini untuk menerima harta pusaka, sebab nak jaga harta. Kalaulah pembunuh dia bunuh kawan tu, dia bunuh OKB ini dan dia dapat harta, sudah pasti pembunuhan akan bermaharajalela atas dunia. Siapa-siapa pun boleh bunuh keluarganya yang kaya, sebab nanti dia juga akan mewarisi harta tersebut. Maka atas dasar itu Islam ni satu agama yang sempurna. Laisa lil qatili syai'un, pembunuh tidak layak menerima apa-apa pun daripada harta pusaka. Kes dia termasuklah jika yang terlibat itu abang ni jadi hakim di mahkamah, adik tiba-tiba penagih dadah, bukan penagih dadah, pengedar dadah. Kebetulan kes itu diadili oleh abang yang jadi hakim. Terpaksalah si abang ni menjatuhkan hukuman gantung sampai mati, sebab adik sabit kesalahan, tertangkap dengan bahan bukti heroin ke ganja ke 2 kilogram ke atas, hukuman mandatori. Abang dia yang putuskan hukum tu. Abang dia yang putuskan, mahkamah dengan dia putuskan bahawa tertuduh bersalah dan menjadi hukuman mati mandatori. Mak dia pukul meja dia dengan hammer tu 3 kali. Okey. Yang laksanakan hukuman mati itu pegawai penjara. Yang heret adik dia tadi ke bilik bantuan akhir lepas mayang subuh, yang heret pergi dekat tali gantung, pegawai lain pula yang tarik besi pemijak itu, last sekali tergantung mati itu orang lain. Tapi tuan-tuan, dalam perbincangan fiqh, abang dia juga terlibat. Dialah yang memutuskan hukuman mati kepada si adik. Maka dalam fiqh, jika hakim tadi memutuskan hukuman tersebut, maka dia juga terlarang, ternafi untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh adik dia yang edar tadi. Okey? Itu disebut dalam kitab kita ni satu. Kemudian dalam satu kes lagi pada peringkat di bawah, walau bagaimanapun orang yang dibunuh boleh mewarisi harta pembunuhnya. Macam mana? Apabila seorang anak bergaduh, berparang, bersamurai dengan bapaknya hingga mencederakan bapaknya, sehingga kecederaan itu menyebabkan kematian bapa. Kemudian si anak mati sebelum bapaknya, dua-dua dicedera parah, masuk hospital. Pak cedera gara-gara kena serangan anak tadi pun cedera juga. Dalam kes ni, anak mati sebelum bapaknya, sedangkan bapak ni cedera parah akibat ditikam oleh anak dia contoh. Bila anak dia mati sebelum bapaknya, maka si bapa boleh mewarisi harta anak yang membunuhnya, kerana tiada sebarang halangan yang menghalangnya daripada menerima pusaka anak tadi. Pak tadi bukan bunuh anak dia pun, anak dia yang tikam dia. Cuma takdir Allah, ajal anak itu duluan daripada si bapa. Jadi bila anak tadi mati, ada harta yang dia tinggalkan, anak tu sempat harta tadi sempat diwarisi kepada si bapa. Dan tak lama kemudian bapa dia meninggal pula contoh. Bila bapa tadi meninggal akibat daripada pembunuhan tersebut, maka harta yang dimiliki oleh bapa tadi terstop setakat itu saja, diterima oleh anak-anak yang lain.
Yang mati awal tadi sebab bunuh dia tu yang tu langsung terkeluar daripada senarai penerima harta pusaka. Contohlah dia ni ada 5 orang anak, 3 lelaki 4 perempuan. Itu asal anak dia ada 5 orang, 3 lelaki 2 perempuan. Bila kes yang bunuh ni seolah-olah anak tadi bukan jadi 5 tapi dah jadi 4 dah. 2 lelaki 2 perempuan. Yang pembunuh tu dia tak termasuk dalam senarai yang layak menerima harta pusaka. Okey. Kemudian pada halaman 1009 memperincikan pula tentang sesama orang kafir. Kalau kafir sama Islam langsung sama-sama tak boleh mewarisi harta. Bapak bukan Islam, anak belum Islam. Bapak meninggal, anak tadi tak boleh warisi harta pusaka sebab bapak dia bukan Islam. Okey? Bapak dia bukan Islam. Sama juga anak Islam, bapak bukan Islam, anak orang kaya. Anak meninggal duluan, anak dia Islam, harta tadi tak naik kepada bapak dia sebab berbeza agama. Orang kafir, tetapi sesama orang kafir dia boleh sama-sama kafir pula, dia boleh berbahagi harta pusaka tu. Walaupun yang seorang tu dia Kristian, anak yang lagi tu India, anak yang seorang lagi menganut fahaman Buddha dan sebagainya, sama-sama keluarga dia, anak-anak tadi Kristian ataupun berbeza agama, semuanya agama kafir, tak menjadi suatu kesalahan untuk mereka berbahagi harta sesama mereka. Cuma untuk pergi kepada anak yang Islam ni, itu tak dibenarkan. Okey. Kerana firmanullah, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun." Maka tidak ada lagi sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan semata-mata. Oleh itu, bagaimanakah kamu boleh terpesong daripada kebenaran? Cuma ada sedikit perbezaan antara kafir harbi dan juga kafir zimmi. Apakah kafir zimmi ni? Kafir zimmi ni tuan-tuan, satu orang kafir yang setuju bayar jizyah, bayar sedikit cukai per kepala kepada kerajaan ataupun pemerintah Islam. Kami nak kekal dengan agama kami, tapi kami setuju duduk di bawah pemerintah Islam. Maka dia orang ini disebut sebagai kafir zimmi. Dia kekal dengan agama asal, dia beribadah di gereja dia ataupun di rumah ibadah tokoh dan sebagainya. Dia tidak memilih agama Islam, tapi dia setuju untuk bayar jizyah ataupun cukai per kepala. Bila dia bayar cukai per kepala kepada kerajaan Islam, waktu itu wajib kepada pemerintah Islam untuk jaga harta dia, untuk jaga nyawa dia, untuk jaga rumah dia, seperti mana kerajaan Islam jaga umat Islam yang lain. Itu beza, nama dia kafir zimmi. Kafir harbi, bila mana dia menolak sama sekali pelawaan pemerintah Islam untuk peluk Islam, dia tolak. Kemudian pemerintah Islam suruh bayar jizyah, dia tak mau. Maka ketika itu dia memilih untuk memerangi Islam. Harbi itu kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Maka dalam kes ni, dalam kes hak pusaka sesama kafir, para ahli fiqh mengecualikan hak pusaka antara kafir zimmi dan kafir harbi. Mereka berpendapat bahawa kafir zimmi dan kafir harbi tidak boleh mewarisi pusaka antara satu sama lain, walaupun mereka dua-dua beragama Kristian, agama Yahudi, dua-dua sama. Tapi disebabkan yang satu ni memberikan hubungan wala, hubungan kepercayaan daripada pemerintah Islam, nama dia kafir zimmi. Yang satu lagi tak wala, tak hormat, dia memerangi. Maka ketiga itu berbezalah dua golongan tersebut. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan penghalang harta pusaka. Kita masuk pada halaman
1011. Siapakah yang dimaksudkan sebagai pewaris? Pewaris orang yang layak untuk mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Dalam kitab kita dia perincikan dulu daripada sekian banyak adik-beradik lelaki yang ditinggalkan oleh si mati, maka di sana terdapat 10 golongan lelaki yang boleh mewarisi harta melalui hubungan keturunan, hubungan perkahwinan dan juga hubungan wala. Okey, yang pertama disebutkan sebagai anak lelaki ataupun al-ibn. Ini si mati. Pertama dia meninggalkan anak lelaki. Anak lelaki termasuk salah seorang yang disebut sebagai ahlul furud, ahli yang wajib menerima bahagian harta pusaka bila berlaku kematian. Al-ibnu, istilah Arabnya al-ibnu, anak lelaki. Kemudian yang kedua ibnul ibni. Ibnul ibni ni cucu lelaki. Ini ibnu. Ibnul ibni cucu lelaki kepada si mati. Dia anak lelaki kepada anak kita ni, dia bertaraf cucu lelaki. Cucu lelaki ni layak terima harta si mati. Kemudian al-ab, naik ke atas bapa. Al-ab. Yang keempat al-jad. Saya tak sempat nak penaik lagi bernama Rajah ini. Si mati ada ketika datuk dia pun layak menerima harta pusaka yang dia tinggalkan. Yang kelima akhus syaqiq ataupun al-akh, adik-beradik lelaki, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu. Seibu sebapa macam contoh yang ini. Ini si mati daripada ibu dan bapa yang satu, maka adik-beradik dia disebutkan sebagai al-akh ataupun saudara seibu sebapa. Kalau tiri, mak yang sama, cuma mak tu kahwin. Sepanjang perkahwinan mak tadi dia sempat berkahwin dengan dua lelaki, dengan dua suami, maka adik-beradik yang lain itu adik-beradik si ibu. Tapi kalau bapa kita berkahwin, ada lagi isteri lain daripada mama kita, adik-beradik yang lain itu disebut sebagai adik-beradik sebapa. Al-Quran telah meletakkan hak mutlak kepada semua adik-beradik lelaki untuk mewarisi harta. Walau bagaimanapun hak mereka berbeza mengikut kedudukan si ibu sebapa, sebapa ataupun si ibu. Dari sudut perundangan faraid ini tuan-tuan, meletakkan anak lelaki macam mana pun dia gagal, macam mana sekalipun ada bahagian untuk dia, sama ada dia saudara si ibu sebapa ataupun dia saudara si ibu sahaja ataupun dia saudara sebapa, tengok keadaan. Tapi kalau diorang ni ada dalam senarai keluarga yang tinggal, ada bahagian untuk mereka. Tinggal lagi kadar yang sepatutnya diterima oleh mereka, itu sahaja yang berbeza. Yang keenam, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Okey, anak lelaki kepada adik-beradik si ibu sebapa. Ini si mati. Si mati ada abang. Abang ni ada anak lelaki. Itulah anak saudara lelaki. Boleh ya? Itu lelaki. Anak saudara lelaki, dia termasuk di dalam, dia termasuk sebagai penerima lelaki yang boleh mewarisi.
Ini yang di senarai panjang. Nanti dia akan bahas pula kalau 10 dia ada senarai pendek. Cuma sekarang ni untuk kita kenal daripada ramai-ramai adik-beradik kita ni, bila berjumpa hari raya kita boleh kenal pasti dah. Oh, yang ni kalau mati dia layak dapat, yang ni tak dapat, yang ni layak, yang ni layak. Jadi mau dikenal adik-beradik yang boleh dapat. Kenapa saya tanda warna hijau tu? Yang ni tak dapat. Dia disebut sebagai zawil arham. Sama juga dengan kalau si mati ada anak perempuan ni berkahwin dapat anak yang disifatkan sebagai cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak perempuan kita ni, dia orang ini sebelah perempuan dia tak gagah, dia tidak kuat, dia terkalah bila anak lelaki kita ada anak yang lain yang bersifat cucu pada kita, maka cucu-cucu sini lebih kuat menafikan peluang dia orang. Kecuali harta tu banyak betul, dah bagi semua dah, ada lebih lagi, maka ketika tu barulah ada peluang untuk mereka dapat. Okay. Jadi sama jugalah kalau anak saudara kita perempuan, maka yang tu dia kena tunggu last sekali. Kalau ada bagi lebihan harta, barulah dia dapat. Kemudian bapa saudara yang ketujuh, bapa saudara sebelah bapa, seibu sebapa. Itu dia. Okey. Ni pak kita kan, bapa kita, dia ada adik-beradik lagi yang kita panggil sebagai pakcik, pak long, pak teh, pak tam, apa semua itu, uncle ke aunty ke apa kan, dia ada adik-beradik dia. Ada adik-beradik si ibu sebapa dengan beliau dan sebagainya. Maka yang ketujuh ni, pangkat bapa-bapa kemenakan kita ini yang menjadi saudara kandung dengan bapa kita, si ibu sebapa, maka sebahagian daripada mereka itu termasuk di antara ahli pusaka, ahli waris. Itu untuk keterangan nombor 7. Tapi kalau dia hanya bersangkut dengan kita di sebelah bapa ataupun di sebelah ibu, maka ketika itu dia tak kuat lagi. Yang kuat ni, yang adik-beradik bapa sebelah sini ni, yang satu keturunan dengan bapa kita, satu mak, satu bapa tu, maka dia orang ni termasuk sebagai istilahnya al-ammu syaqiq, bapa saudara kandung dengan bapa kita. Yang ke-8, anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa, seibu sebapa, ibnul ammi syaqiq. Peninggal kepala. Tadi bapa sini ni, bapa-bapa kemenakan kita tu ada anak. Anak tu anak lelaki. Okey, anak tu anak lelaki. Maka anak-anak lelaki kepada bapa-bapa kemenakan ni, dia juga layak untuk menerima. Yang ke-9, kalaulah yang mati perempuan, maka yang layak terima pusaka dia adalah suami dia. Okey, sebab lelaki. Dan yang ke-10, orang yang memerdekakan hamba. Ini kita bicarakan dalam kesempatan yang lepas. Jika kita ingin menghitung mereka satu persatu, yang 10 ni dia pecah pula kepada 15. Makin pening kita, jadi kita ambil yang 10 cukup. Baik, ke surat berikutnya, wanita yang boleh mewarisi. Daripada sekian ramai adik-beradik perempuan yang ditinggalkan oleh si mati, siapa juga yang layak menerima, yang termasuk dalam senarai panjang penerima harta pusaka. Yang ringkasnya ada 7, tapi kalau
perincikan sampai kepada 10. Yang pertama, anak perempuan. Isi mati, ada pasangan dia meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan ni akan dapat bahagian harta pusaka. Kalau anak perempuan ni dia tunggal, dia satu orang saja anak perempuan ni tunggal, maka dia dapat setengah daripada harta pusaka tadi. Kan, kalaulah anak perempuan ni 2 orang ataupun 3 orang anak perempuan, si mati tak meninggalkan orang lain, meninggalkan anak perempuan saja 3 orang, anak lelaki tak ada, maka ketiga-tiga anak perempuan ni dia akan kongsi 2/3 bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau si mati meninggalkan anak lelaki pun ada, anak perempuan pun ada, maka yang lelaki akan dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Cerita dia macam tu. Tapi anak confirm ada bahagian. Anak kandung, ya, anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak yang si ibu ataupun si bapa, sebab kedudukan mereka dikalahkan oleh anak kandung kepada si mati. Kemudian yang kedua, anak perempuan kepada anak lelaki, bintul ibni dan ke bawah, yang itu cucu perempuan. Dia mati, ada anak lelaki. Anak lelaki ni kahwin dengan isteri, dengan pasangan dia, dikurniakan anak lelaki dan juga anak perempuan. Anak-anak perempuan dia ni layak untuk terima bahagian datuk dia yang meninggal. Tapi anak perempuan yang sebelah sini, dia tak boleh cakap banyak. Dia kalah kedudukan sebab ini keturunan daripada anak lelaki si mati. Ya. Kalau tuan-tuan ada keturunan Raja Bolongan, Raja Seri Begawan, faham tak tu? Kan? Siapa yang layak terima singgah sana yang berikutnya apa semua tu, kan? Dia ada kaitan lah, kan? Macam contoh Raja Brunei tu, dia banyak bini, kan? Banyak isteri, maka di sana pilih pula isteri nombor 1. Daripada isteri nombor 1 tu, anak sulung lelaki, itu gagah. Dia gagah. Nak banding dengan bini nombor 2, ada anak sulung juga, lelaki juga, tapi tak boleh nak lawan gagahnya yang tadi. Itulah macam cerita Raja Perak dan sebagainya, semua kira dibuang itu. Juga yang ketiga, ibu kepada si mati. Si mati meninggal, umur dia pendek, ada mak, al-um, maka mak tadi ada bahagian yang dia dapat daripada harta yang tinggalkan oleh siapa. Yang keempat, nenek dari sebelah ibu atau bapa, al-jaddah minal awil ab dan ke atas. Okay. Si mati ada ibu, ada bapa, dan setiap ibu dan bapa ni ada mak bapa masing-masing. Mak bapa kepada dia orang ni jadi pangkat nenek kepada si mati, ada bahagian. Yang kelima, adik-beradik perempuan, al-ukht, daripada mana-mana kedudukan, sama ada si ibu sebapa, istilahnya sebagai syaqid, ataupun sebapa sebagai lil-ab, ataupun si ibu lil-um, semua itu ada bahagian mereka yang telah diperuntukkan. Yang keenam, zaujah, si mati, ini lelaki dan dia meninggalkan isteri. Okey. Dan setiap isteri itu ada bahagiannya. Kalau si isteri itu ada anak ditinggalkan, ada isteri ada anak, maka bahagian isteri 1/8. Bahagian isteri 1/8. Kalau si mati ni lelaki, meninggalkan isteri. Kalau isteri dia bukan warga negara, Ustaz, boleh dapat. Bini dia pakai pasport bunga raya, kad pengenalan bunga raya, tapi dia isteri lah.
isteri kepada si mati. Tak kira kau warga negara ke tak warga negara, yang penting dia bini, isteri kepada si mati, layak. Cerita warga negara tu tak menjadi penghalang kepada dia terima harta pusaka. Katalah si mati ni meninggalkan ramai isteri, 1/8 tadi share pula antara isteri-isteri tadi. Maka makin kecil dia punya pembahagian. 1/8 kalau bahagi 2 maka jadi 2/16. Makin kecil. Kalau bahagi 3 pula dapat seorang 3/24. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kemudian yang ketujuh, wanita yang memerdekakan hamba. Wanita yang memerdekakan hamba, maka wanita tadi layak untuk menerima harta pusaka daripada hamba yang dia bebaskan. Okey. Yang cerita 10 orang itu tadi itu masuk dalam senarai panjang. Yang di bawah itu tuan-tuan memperincikan, jika kesemua waris lelaki yang kita senarai panjang tadi sampai 10 orang semua ada. Okey? Semua ada dan hidup ketika kematian si mati, maka yang layak terima ketika itu 3 golongan sahaja yang layak terima pusaka, kerana mereka tidak dihalang sama sekali. Kedudukan dia gagah, maka dia tidak dihijab, dia tidak dihalang sama sekali. Maka yang lain hilang kelayakan sebab ada dia orang ini. Siapa yang paling otai sekali? Yang pertama al-ab, adik gagah. Yang kedua al-ibnu, anak lelaki kepada si mati. Dan yang ketiga az-zawj, suami. Di bahagian sini dia gagah. Masuk kata gagah ni macam mana tuan-tuan? Okey. Yang mati ni seorang lelaki, datuk, dan dia ada cucu lelaki, cucu perempuan daripada sebelah anaknya. Tapi disebabkan ada anak lelaki ni, cucu-cucu lelaki pun semua ni tak ada cakap banyak. Dia orang tak layak dapat sebab anak ni masih hidup. Okey. Kemudian bapak ni gagah sebab apa? Dengan sebab bapak ni hidup, dia menghalang datuk dapat. Dia menghalang adik-beradik bapak yang lain ni, yang bapak kemenakan, si ibu sebapa, bapak uncle apa semua tadi ni, yang semua tu macam-macam mau juga, macam-macam rasa aku dapat kayak ni. Kan? Sebab macam Ustaz cerita, masuk buku ni dalam 10 bahagian. Tengok dulu bapak si mati ada ke tidak. Bila bapak si mati ada, minta maaf. Ni dia orang ni sebagai penghalang, yang lain-lain ni dapat. Lihat, 3 ni dia gagah. Bila gagah ni, dengan sebab ada dia, yang lain tak boleh lawan, tak boleh gugat kedudukan dia. Tambah yang dia orang-orang ni tak dapat. Sebab bapak masih ada, anak lelaki masih ada. Bila anak lelaki masih ada, anak-anak saudara, sepupu pun tak boleh lawan. Sebab anak si mati masih ada. Okay. Jika kesemua waris wanita, tadi lagi sekarang wanita pula yang hidup, daripada sekian 10 jumlah orang yang kita senaraikan tadi yang perempuan-perempuan ni, hanya 5 golongan saja yang mewarisi harta pusaka. Yang pertama al-bintu, anak perempuan kepada si mati. Bila ada anak perempuan kepada si mati, maka cucu-cucu perempuan apa semua ni tak payah mimpi dah nak dapat, sebab anak perempuan dia ada. Anak perempuan dia masih ada. Kalau komo juga, bahasa jahat dia, begini mati dulu lah, baru boleh dapat. Dan kalau kebini juga. Tapi orang sanggup buat macam-macam. Gara-gara harta ni cerita dia sanggup buat. Al-bintu. Yang kedua, anak
anak perempuan kepada anak lelaki bintu ibni. Yang sini tak boleh cakap banyak. Sebab kau tu anak perempuan kepada anak perempuan si mati. Nak banding dengan dia ni, anak perempuan kepada anak lelaki si mati, maka dia lebih dia lebih gagah daripada kawan. Ibu kuat. Bila ada ibu, nenek ke atas tak boleh. Sebab seolah-olah bila dia sampai sini, ibu ada, maka nenek dia semua di atas terhalang. Ibu dan bapa menghalang kepada harta tadi sampai ke atas, sampai bahagian datu apa semua tu terhalang. Sebab ada ibu di situ, ada juga bapa di situ. Kemudian adik-beradik perempuan sifus bapa, al-ukhtus syaqiqah. Okey, semati meninggalkan anak perempuan, dan anak perempuan ni ada adik-beradik yang lain, adik-beradik perempuan ni juga, maka diorang ini termasuk di dalam senarai penerima harta pusaka tadi. Dan yang terakhir, confirm yang layak terima adalah isteri. Kalau yang mati di suami, maka isteri layak terima harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Okey, itu perincian kepada rajab yang saya paparkan ini. Sebenarnya masih lagi ada di atas tu. InsyaAllah kita akan sempurnakan dalam sesi kelas yang akan datang. Saya hentikan setakat itu, dan kalau ada persoalan daripada tuan-tuan dan puan, silakan. Saya mau soal tentang yang awal tadi kan? Yang awal, okey. Pembunuhan tu kan? Sekiranya adik-beradik ini bergaduh antara satu sama lain kan, kemudian berlaku kesamaan dan kematian kedua-duanya lah, tetapi mungkin ada yang mati awal atau apa yang bergaduh. Bukan kan kedua-duanya itu ada yang membunuh. Maksudnya kedua-duanya itu tidak pembunuhan kan? Jadi masih layak saja untuk menerima harta besar. Maksudnya dalam pergaduhan tu ada dua kematian. Tak tahu siapa yang membunuh, siapa yang kena bunuh, tapi dua-dua mati. Itu yang Nabi sebut al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh pun masuk neraka, yang kena bunuh pun masuk juga. Sahabat boleh terima, tak apalah yang membunuh tu kami boleh terimalah, sebab dia masuk neraka sebab dia memang niat nak bunuh. Yang kena bunuh ni ya Rasulullah, apa hal pula dia masuk? Nabi kata, bukankah dia juga dalam pertarungan dan pergelutan itu bercadang dan bercita-cita untuk mematikan lawannya? Cuma nasib dia tak baik, dia kena dulu. Bila dia kena dulu, maka dia al-maqtul, dia yang terbunuh. Sedangkan niat asalnya dia pun kalau boleh, kalau dia cepat sedetik dan sesaat, dia yang dapat membunuh kawan tadi. Cuma silap langkah sebagainya, tak ada bahagiannya, dia pula yang itu yang Rasulullah sebut al-qatil wal maqtul finnar. Jadi kalau dua-dua terlibat di dalam pembunuhan tersebut, maka disifatkan dalam kes ini kedua-dua mereka tidak saling mewarisi. Katalah dua ni pak adik-beradik, laki dan perempuan, dua yang bergaduh ni laki sama laki, maka harta tadi pergi kepada anak-anak perempuan yang ditinggalkanlah oleh si mati. Yang dua tu tak ada bahagian, sebab dua-dua terlibat dengan pembunuhan.
Tapi kalau ada saksi mata yang melihat siapa yang memulakan, ataupun dia nampak, aku nampak yang ni tikam kan, yang ini tikam, atau yang ni nak mempertahankan, tikam balik. Ketika itu perlu diputuskan di mahkamah syariah lah siapakah pembunuh yang asal, pembunuh yang sebenar dalam permasalahan. Adakah memberi kesan kepada si mati sekiranya harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tidak dibahagikan kepada yang berhak secara adil? Adakah beri kesan kepada si mati yang sudah berada di alam kubur sebab tidak menyegerakan pembahagian harta pusaka? Sifat harta pusaka ini, tuan-tuan, perlu diselesaikan secepat yang mungkin. Bila tak selesai cepat, menyebabkan harta tadi tak sampai kepada yang sepatutnya. Kena pula peristiwa itu berlaku puluhan tahun, menyebabkan yang patut terima meninggal tak? Yang patut terima meninggal. Nak bagi pada dia, dia meninggal, dia nak bagi pada siapa? Nak bagi kepada anak-anak, menuntut. Anak-anak yang meninggal tadi menuntut. Jadi ketika itu makin susah keadaan ini untuk diselesaikan. Jadi kalau kita rujuk kepada pandangan para ulama, mereka menyatakan sebenarnya suatu kewajipan kepada orang yang berharta, kepada waris yang ditinggalkan, menyegerakan penagihan harta pusaka ini mengikut tuntutan orang. Dia wajib ni, wajib ke atas waris yang ditinggalkan, wajib kepada anak-anak, wajib kepada janda ataupun balu yang ditinggalkan oleh si mati menguruskan harta pusaka. Maka ketika itu bila si mati telah meninggal, bila anak beranak yang dia tinggalkan itu berusaha menyelesaikan harta pusaka itu dengan sebaik yang mungkin, maka selamatlah dia di alam barzakh sana. Dia tak terlibatlah secara 100% tentang perkara yang berlaku di dunia ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang dia tidak menanggung kesalahan orang lain. Dia dah mati dah, selesai dah. Okey, in qata'a amaluhu, dah terputus dah semua amalan. Dia dah tinggalkan harta, dia dah tinggalkan kekayaan. Selebihnya kamu yang hidup ni lah uruskan. Maka ketika itu tidaklah menjadi suatu bebanan kepada pemilik harta ataupun kepada si mati. Cuma sebelum dia mati, itulah pentingnya wasiat. Pesan-pesan kepada anak, pesan kepada keluarga yang ditinggalkan, bila aku mati nanti tolong segerakan pengagihan ini. Dia kena pesan. Itu kepentingan wasiat. Bila kita pesan pada keluarga yang tinggal, pada isteri, pada anak sulung, bila bapa mati nanti macam mana pun kamu kena segera bagikan, maka itu setidak-tidaknya membantu kita untuk tidak dipersoalkan lagi di alam akhirat. Kita dah sampaikan pesan, bila diorang tak laksana, tu orang yang menerima wasiat lah pula, orang yang menerima pesanan tu lah pula dipertanggungjawabkan sebab tidak melaksanakan amanah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jadi saya ingat setakat itu dulu jangan kita berhubung dengan isu ini. Sebab ada satu lagi perbincangan dalam permasalahan ini. Satu kes diandaikan orang yang mati ini tak ada ahli waris yang patut terima bahagian. Contoh dia ni sebatang kara. Bila orang kaya dia sebatang kara, tapi
Bila cek balik mana mak dia, mana bapak, mana adik dia dengan tak ada kesan. Harta banyak. So harta itu tak pergi mana. Adik-beradik yang layak, yang sepatutnya wajib terima, cari tak jumpa. Tapi yang lain-lain ni, yang sepupu sepepak ni adalah, yang sepupu-sepupu, yang cucu-cucu ni ada. Tapi yang saya merahkan tadi itu pun semua itu tak ada. Ada juga perbincangan apabila ahli waris tiada, harta tadi akan pergi ke mana, itu juga turut dibincang. Kalau kita akan sentuh dalam kesempatan yang lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil min as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was